Bab meminta di dalam masjid-masjid. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, hal fikum ahadun at'ama al-yawma miskina? Adakah sesiapa di antara kamu hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Abu Bakar berkata, tadi saya masuk ke dalam masjid, saya dapati ada seorang peminta sedang meminta. Fawajadtu kisrata khubzin, saya dapati di tangan Abdurrahman ada secebis roti. Saya terus mengambil cebisan roti itu daripadanya dan terus memberikannya kepada peminta tadi, kepada orang yang meminta tadi. Bab karahiyatil mas'alah biwajhillahi azza wa jalla, larangan meminta atau tidak elok meminta dengan menyebutkan nama Allah ataupun kerana Allah. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh diminta dengan nama Allah, dengan menyebutkan nama Allah ataupun kerana Allah, illal jannah, kecuali syurga. Bab atiyati man sa'al, ini bab memberikan kepada orang yang meminta. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka kamu berilah perlindungan kepadanya. Dan sesiapa yang meminta dengan nama Allah, kamu berilah kepadanya. Dan sesiapa yang menjemput kamu, mengundang kamu, kamu terimalah undangannya atau jemputannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa, dan sesiapa yang berbuat baik kepada kamu, kamu balaslah kebaikannya itu. Jika kamu tidak mendapati sesuatu untuk kamu balas dengannya kebaikan orang itu, fad'u lahu, kamu berdoalah untuknya, hatta tarau, sehingga kamu fikir, sehingga kamu berasa annakum qad kafa'tumuh, bahawa kamu telah benar-benar membalas kebaikannya itu. Babur rajul yukhriju min malihi, ini bab orang yang mengeluarkan sebahagian daripada hartanya, yakni orang yang berbelanja sebahagian daripada hartanya, bersedekah sebahagian daripada hartanya. Itu kalau kita tengok sekat tu terjemahan lagu saat ni, kalau kita mengambil kira takdir dia, boleh kita kata bab orang yang mengeluarkan hartanya semua sekali. Yang ni kalau kita pakai min, itu min zaidah, bukan min tab'id, bukan min tab'id, tapi min zaidah. Dan itu lebih sesuai sebenarnya, lebih sesuai kalau kita melihat kepada hadis di bawahnya. Bab orang yang mengeluarkan semua, orang yang membelanjakan ataupun bersedekah semua sekali hartanya, bolehkah atau tidak buat gitu? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, katanya pernah kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki membawa sebesar telur ayam emas, sebesar telur emas, sebesar telur emas. Faqala ya Rasulullah, saya telah mendapat emas ini daripada lombong.
ambillah sebagai sedekah, dan saya tidak memiliki yang lain, harta yang lain selain daripadanya. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada orang itu. Kemudian orang itu datang dari arah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mithla dhalik. Orang itu berkata begitu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya lagi. Orang itu datang pula dari arah kirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berpaling daripadanya. Kemudian orang itu datang dari belakangnya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil emas tadi, lalu memekongnya, membaling emas itu ke arahnya. Jika ia mengenainya, nescaya menyakitkannya, ataupun jika ia mengenainya, nescaya melukakannya, boleh luka, ataupun boleh cedera kerananya. La'aqarat. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang daripada kamu datang membawa apa yang dimiliki, lantas dia berkata ini sedekah. Kemudian dia duduk menghulur tangan kepada orang, meminta sedekah. Sebaik-baik sedekah itu, maka an zahri ghinan, ialah sedekah yang membuatkan seseorang tidak memerlukan kepada orang lain selepas memberinya. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang diberikan dalam keadaan masih ada lagi pada seseorang itu sesuatu yang mencukupi keperluannya. Itu maksud an zahri ghinan. Dengan sanad satu lagi support tu juga, dari segi sanadnya dan maknanya, cuma ada tambahan sedikit berdasarkan riwayat ini, iaitu Nabi SAW, perawi dalam riwayat ini menambahkan, Nabi SAW berkata kepada dia, khudh anna malak, ambil hartamu ini, la hajata lana bihi, kami tidak memerlukannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya ada seorang lelaki masuk ke masjid, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang supaya mencampakkan kain-kain mereka, yakni bui kain lah, letak tengah, letak itu, campak. Fatarahu, mereka pun campaklah kain mana-mana yang ada. Fa'amara lahu minha bithawbain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh seseorang memberikan 2 helai kain kepada orang tadi, orang yang masuk ke masjid tadi. Ada seorang lelaki masuk ke masjid, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suruh orang bui kain, letak tengah tu. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh orang ambil 2 daripadanya, bui kepada orang tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan ataupun mendorong orang untuk bersedekah. Faja'a fataraha ahad ath-thawbain. Orang tadi datang, dia pun memecat, mencampakkan satu kain daripada 2 kain yang diberikan kepadanya tadi. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, kata derahlah, waqala, dengan berkata, khudh thawbak, ambil kain kau itu, janganlah bui, ambil kain. Tadi orang bui ke dia, kan? Dia nak bui pula selahnya, jadi tinggal selah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepik, ambil kainmu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sedekah itu ialah sedekah yang meninggalkan kekayaan di belakangnya. Sedekah yang tidak membuatkan pemberinya memerlukan kepada orang lain, perlu kepada orang lain pula. Ma taraka ghinan,
iaitu sedekah yang meninggalkan di belakangnya selepas diberikan sedekah itu sesuatu yang mencukupi keperluannya. Au tusuddiqa bihi an zahri ghinan, ataupun ini syak perawi, khairus sadaqah ma tusuddiqa bihi, au tu ataf kepada taraka, ataupun sedekah yang diberikan dalam keadaan seseorang itu masih lagi mempunyai sesuatu yang cukup untuk keperluannya. Wabda biman ta'un, mulakan dengan orang yang engkau tanggung. Babur rukhsati fi dhalik, bab kebenaran memberikan semua sekali harta. Lawan kepada hak tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud beriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling afdal? Qala juhdul muqil. Nabi SAW bersabda, yaitu juhdul muqil, yaitu yang mampu diberikan oleh orang yang tiada. Orang yang ada sikit harta dia, tapi dia boleh beri lagi. Setara itulah sebaik-baiknya. Wabda biman ta'ul, engkau mulakan dengan orang yang engkau tanggung. Mulakan orang yang engkau tanggung. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, daripada ayahnya, katanya, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, pernah pada suatu hari Nabi SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan perintah Nabi ataupun suruhannya itu kebetulan dengan harta yang ada pada saya pada hari itu. Kebetulan saya ada harta lah, ada duit ataupun sesuatu lah pada hari itu. Saya pun kata, hari ini asbiqu Abu Bakar in sabaqtuhu yawman. Kalau ada nak saya boleh melintasi, nak boleh melebihi ataupun terkedepan daripada Abu Bakar, hari inilah. Kalau saya boleh ke depan daripada Abu Bakar, maka hari inilah. Saya pun bawa separuh harta saya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Saya menjawab, mithlahu, sebanyak tu lagi, sebanyak hak bui ni, separuh lagi lah. Qala, perawi berkata, Abu Bakar datang membawa semua sekali hartanya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah yang engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Abu Bakar berkata, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Qultu, saya pun berkata, kata Umar, la usabiquka ila syai'in abadan, saya tidak akan ke depan dalam apa perkara pun daripadamu sampai bila-bila, selama-lamanya. Saya tidak boleh litah kamu sampai bila pun. Dia kata kepada Abu Bakar. Gitulah. Kita tengok semula babul mas'alah fil masajid. Minta dalam masjid. Bolehkah minta zakat ke, sedekah ke, ataupun lain-lain lah, derma ke, boleh ke tidak? Daripada hadis ini, cerita ni, Abdul Rahman bin Abu Bakar, anak pada Abu Bakar, wayak. Dia kata Rasulullah pernah tanya satu hari itu, adakah siapa-siapa buidah makan kepada orang miskin hari ini? Abu Bakar kata, tadi saya masuk dalam masjid, ada seorang duduk minta dalam masjid. Saya pun tak ada gapa-gapa, tengok di tangan Abdul Rahman ada secebis roti. Saya pun ambil bui ke dia. Kalau kita tengok di sini, Nabi SAW tak ada kata apa-apa.
Tidak larang kau, tidak marah kau, tidak kata siapa dia yang minta tu, wayak tak boleh bolah minta. Tak ada kata lagu tu. Dan apa yang kamu bui tak tahu lagi, kau tak boleh bui. Kalau lagu tu buka jalan kepada orang minta sedekah dalam masjid lah, dia tak ada kata apa-apa. Tak ada kata apa-apa tu menunjukkan boleh lah. Menunjukkan boleh lah. Itulah asas cerita ni, asas hadis ni. Tetapi kalau kita tengok dari segi sanad dia tidaklah tinggi benar, hanya di tahap hasan sahaja. Pasal apa? Sebab Abdurrahman bin Abi Layla itu orangnya tidak berapa kuat, tidak berapa kuat. Walau bagaimanapun boleh diterima jugalah. Dia hasan, boleh pakailah. Setengah-setengah ulama tu tak bui. Kalau orang minta juga jangan bui. Minta dalam masjid jangan bui. Itu jika melibatkan jadi orang tu bersesak-sesak, gegar, riuh, siapa bertolak-tolak orang ataupun langkah mana-mana orang, kalau melibatkan lagu tu. Kalau tidak melibatkan gitu tak apa. Kalau tidak melibatkan gitu tak apa. Hak semolek-moleknya kata mereka, kalau nak minta pun di luar, dekat pintu, jangan dalam masjid tu betul. Tapi mungkin kalau di luar payah sikit. Oleh kerana dalam masjid dia boleh letak misalnya tabung dia ke, orang boleh masuk situ dengan mudah, dengan senang dan dalam keadaan selamat. Lebih baik kalau keadaan tidak jadi bersesak-sesak, jadi gegar, tak apa, buat lagu tu boleh buat gitu. Tapi kalau hak minta sedekah sungguh, hak tadi macam derma biasanya orang letak kotak gitulah, peti kau kita kata. Kalau macam orang minta sedekah sungguh, jangan dalam masjid. Tu sebaik-baiknya. Kalau ia pun di pintu lah, di pintu. Dan hak ni pihak pemerintah dia kena kawal, kena pantau lah. Adakah ia akan menyebabkan jadi aib ataupun jadi tercemar imej masyarakat Islam, orang Islam. Dia kena tengok, dia kena atasi benda ni. Tak boleh hambak saja tapi tidak menyelesaikan masalah, tak boleh tapi tidak menyelesaikan masalah, tak boleh. Hak sebaik-baiknya selesaikanlah dengan cara lain. Jangan boleh nampak di masjid tu tempat minta sedekah ramai-ramai. Tetapi jika perlulah setengah-setengah tempat tu memang ramai orang susah, dengan begitu dia akan jadi rapat dengan masjid. Maka boleh diberikan di dalam masjid, tapi di bahagian tangga ataupun di muka pintu. Itulah. Kalau tak dapat tidur juga, payah nak builai situ. Bagi ulama yang kata tak kenal lah minta dalam masjid dan bui tu, dia kata serupa dengan insyadud dhallah, istiharkan barang hak hilang ke apa kan, pakat duduk cari dalam masjid, gegar dalam masjid. Supaya tu Nabi larang, supaya juga ni dia akan membawa ke situ. Tetapi kalau keadaan terkawal, hak tadi pun nak cari barang pun tak apa juga, nak cari barang. Sebab dia pergi sembahyang situ, nak pergi cari situlah. Terutamanya kalau barang tu hilang, tinggal tempat wuduk ke, orang bagi kepada tu imam, dia istihar. Istihar tu bukan makna nak cari buat geger ke apa, tak ada, nak rayak, memudahkan orang. Itu tak apa. Hak tasihnya, hak cerita lain buat mari dalam masjid, geger, duduk cari dalam masjid ni bukan tempat dia. Kalau ia pun zaman Nabi dulu unta tidak mari dalam masjid. Kalau mari nampak dah apa yang duduk geger tu bicara situ. Itu tidak sesuai dengan masjid. Tetapi kalau yang sesuai dan tidak jadi geger, tidak jadi riuh, misalnya barang tadi bawa kepada imam ataupun orang yang berkenaan di masjid itu, biar dia isytiharkan. Itu tidak termasuk dalam insyadud dhallah yang dilarang oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan derma, dengan kebajikan buat dalam masjid, tak apa. Bahkan dalam masjid tu kalau nak kira dari segi tempat tu ada kelebihan dah. Dengan kita bagi buat kebajikan dalam masjid tu, kau lebih lagi. Sebab kelebihan sesuatu ibadat, sesuatu amalan ni
dia ada berkait juga dengan tempat tu. Dari satu segi, dengan kelebihan tempat tu ada lebihnya pula. Tidaklah secara mutlak kata tak leh dalam masjid tu. Hak kata duduk kata tak leh tu takut hak tadi lah berlaku benda-benda tadi. Kemudian di sini dia sebut Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Itulah termasuk dalam musnadat. Orang panggil musnadat dia lah ni, hadis-hadis dia. Kalau dalam kitab-kitab musnad, dia letak setepak. Misalnya hadis-hadis Abdurrahman bin Abu Bakar, setepak situ. Itu dalam kitab-kitab musnad. Dia pasti mengumpulkan riwayat seseorang. Jadi hal ni termasuk dalam musnadat Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar ni siapa? Anak Sayyidina Abu Bakar. Anak ni adik-beradik seibu sebapa dengan dia ialah Aisyah. Aisyah tu adik-beradik seibu sebapa dengan Abdurrahman ni. Mak dia nya Ummu Ruman. Ummu Ruman. Dia ni Abdurrahman bin Abu Bakar, Abu Muhammad. Ada juga kata Abu Abdullah. Ada juga kata Abu Uthman. Dia ni syaqiq Aisyah. Syaqiq Aisyah ni adik-beradik semua sebab. Aslama qabla al-fath. Islam sebelum pembukaan Mekah. Ada ulama mengatakan ni anak Abu Bakar hak paling tua. Anak Abu Bakar hak paling tua. Dia ikut serta bersama pak cik dia dalam perang di Yamamah, dan dia telah membunuh 7 orang daripada ketua apa ni puak-puak hak murtad. Ada ulama mengatakan nama dia semasa jahiliyah Abdul Ka'bah ataupun Abdul Uzza. Lepas pada tu Nabi SAW tukar nama dia tu kepada Abdul Rahman. Dan dia ni orangnya jenis kelakar. Orang jenis kelakar. Jenis nakal lah, tidak jenis serius. Tidak jenis serius senyap tak. Dia suka bergurau. Dia jenis tu, tabiat dia. Dia mati di Hubshi. Nama sebuah bukit sejauh 12 batu daripada Mekah pada tahun 53 Hijrah. Tetapi jenazah tu dia tu dibawakan ke Mekah. Daripada sana dibawa ke Mekah dan dikebumikan di Mekah. Aisyah pergi ziarah kubur dia tu semasa pergi buat haji kemudian harinya. Dia pergi ziarah kubur dia tu, dan rapat benarlah dia ni dengan Aisyah. Dan peristiwa ini salah satunya lah, banyak lagi yang lain menunjukkan jenazah tu kalau mati di satu tempat lain boleh buat pergi tempat lain, tanah tempat lain, tak apa. Sekiranya tidak memudaratkan jenazah tu, mayat tu, ataupun tidak jadi busuk ke, tidak jadi berubah ke, tak apa kalau dalam keadaan terkawal. Bawa pergi tanam di lain, tak apa. Bab karahiyatil mas'alah. Ini bab larangan meminta dengan wajah Allah. Ini kerana Allah, dengan nama Allah, larangan minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat daripada Jabir, kata dia tidak boleh diminta dengan wajah Allah, zat Allah, ataupun dengan menyebutkan kebesaran Allah, nama Allah, kerana Allah, kaitkan dengan Allah lah, melainkan syurga. Kalau boleh minta, tak padan nak minta dengan nama Allah ni hak lain selain daripada syurga, hak remeh-temeh tak padan. Minta lah kerana Allah, minta sungguh ni, kita minta dengan demo misalnya kita kata kerana Allah, dia kata tak padan. Tetapi hadis ini tak boleh pakai, tak boleh pakai. Sebab apa? Lepas pada ni ada bab kan, atiyati man sa'al, selalu Abu Dawud amangi selalu. Dan hak tu adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih boleh pakai. Hak ni pasal ada di perawi dia ni. Perawi dia iaitu Sulaiman bin Mu'adh At-Tamimi ataupun At-Taimi, adalah setengah-setengah nuskhahnya Sulaiman bin Mu'adh At-Taimi. Sebab ada dia tu lah.
Sebenarnya lebih dikenali dengan Sulaiman bin Qarm. Dia ni. Lebih dikenali dengan Sulaiman bin Qarm. Setengah orang itu dia keliru. Dia kamak kau Sulaiman bin Mu'adh ni hak lain. Sebenarnya hak tu lah. Kalau Sulaiman bin Qarm itu orang tak boleh pakai. Boleh kita tengok dalam kitab kita ni pun ada sebut. Hak tu hak masalah besarnya, iaitu Sulaiman bin Qarm At-Taimi Ad-Dabbi Abu Dawud An-Nahwi, ahli nahwu dia ni. Setengah orang mengaitkan dia tu dengan datuk dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ada Imam Ahmad, dia kata, kana abi yatatabba'u hadith Qatbah bin Abdul Aziz wa Sulaiman bin Qarm wa Yazid bin Abdul Aziz bin Siyah, wa qala haula qaumun thiqat wa hum atammu hadithan min Sufyan wa Syu'bah wa hum ashabu kutub wa in kana Sufyan wa Syu'bah ahfaz minhum. Wa qala Ahmad la ara bihi ba'san lakinnahu kana yufritu fi at-tashayyu'. Anak Imam Ahmad kata ayah dia ni memang selidik cari hadis 2-3 orang ni. Sebab dia pengkaji hadis, dia nak tengoklah. Lepas tu ayah dia kata mereka ini adalah orang-orang yang thiqat, kumpulan orang yang thiqat. Kalau nak kira hadis dia lebih sempurna lagi daripada hadis Sufyan dan Syu'bah. Ni orang besar ni, orang tinggi ni. Mereka ni ada kitab, kata dia. Walaupun Sufyan dan Syu'bah itu dari segi hafalannya lebih kuat lagi daripada mereka. Lepas tu Imam Ahmad kata, saya berpendapat dia ni tak apa, tetapi dia ni ada perkara, iaitu dia melampau dalam syiahnya. Dia kena tengoklah riwayat dia tu ada kena-mengena dengan syiah atau tidak, kena tengok. Itu hak Imam Ahmad. Adapun Ibnu Ma'in dan Nasa'i kata dhaif. Tu dhaif. Wa qala marratan, pada ketika yang lain pula dia kata laisa bi syai', tak ada gapo. Tak ada gapo tu tak pakar sikit, tak pakar. Abu Zur'ah berkata laisa bidha', tak kuat. Abu Hatim berkata laisa bil matin, tak kemah. Ibnu Hibban berkata kana rafidiyan ghaliyan fi ar-rabb wa yuqallibu al-akhbar ma'a dhalik. Ibnu Hibban berkata dia ni rafidah yang melampau dalam rafdnya, dan dia menukar-nukarkan, membalik-balikkan hadis. Pusing hadis ni. Pusing hadis. Lepas tu yang Imam Ahmad kata tak apa. Jadi dia kata pada ketika tu setakat yang dia tahu pada masa tu. Sebab perkembangan riwayat-riwayat tentang orang ni kata ni dia berjalan semacam. Boleh jadi satu ketika seorang pengkaji tu dia tengok tak ada apa-apa. Lepas pada tu ada orang lain boleh kesal pula. Kemudian hari. Dengan sebab itu dia kena tengok belakang. Tak boleh tengok seorang kata, kena tengok belakang. Ibnu Adi membezakan di antara dia dengan Sulaiman bin Mu'adh Ad-Dabbi. Sulaiman bin Mu'adh, ni Sulaiman bin Qarm dengan Sulaiman bin Mu'adh ni orang lain, kata dia. Suku, tak ada kena mengena. Dan bukan satu orang, kata Sulaiman bin Mu'adh, ialah Sulaiman bin Qarm. Antaranya ialah Abu Hatim. Ini tokoh rijal, ilmu rijal. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad ni, di antara orang yang membezakan antara dua orang ni, dia kata suku, ialah Ibnu Hibban. Dia ikut Bukhari. Lepas tu Ibnu Al-Qattan. Tetapi Abdul Ghani bin Sa'id dalam kitab dia Idahul Ishkal, dia kata orang yang membezakan dua orang ni, kata orang lain, suku Sakat tu, faqad akhta'a, sebenarnya silap. Orang tu lah. Begitu juga Daraqutni, Abul Qasim Tabarani, sebut begitu juga ni, orang tu lah dia. Bila begitu, hadis ini tak kuat. Tak kuat. Tidak kata minta surga saja boleh kerana Allah. Apa nak minta dengan siapa dia? Surga minta dengan Allah sajalah boleh. Minta dengan Allah kerana dia. Pahak lain tidak kerana dia ke? Situ kemuskilan je. Dari segi isi dia tu tak kemah. Lepas tu dia bercanggah dengan hadis yang lain yang lebih kuat daripadanya. Misalnya
sesiapa yang meminta perlindungan, hak selepas ni, hadis selepas ni, dengan Allah, dengan nama Allah, minta kamu lindungi dia kerana Allah, dengan nama Allah, kamu bagilah perlindungan kepadanya. Dan sesiapa yang meminta billah, dengan nama Allah, kamu berikanlah. Ni pula boleh pula. Bercanggah dengan hadis tu. Dengan sebab itu tak boleh. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan, sebelum daripada Sulaiman bin Mu'adh itu, Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub bin Ishaq ini pun bukan semua ulama terima juga. Walaupun Ibnu Hibban mengatakan dia ni thiqat, dan Abu Hatim kata saduq, tapi Ibnu Sa'ad kata laisa huwa indahum bidzaka tsabt. Orang tak kemah ni mengikut ulama-ulama hadis, orang tak kemah. Ulama-ulama hadis hak ramai hak kata tak kemah tu, mereka kata dia ni menceritakan meriwayatkan hadis daripada orang-orang yang dia berjumpa semasa kecil. Masa tu dia bukan berada pada sinni tahammul lagi. Kalau nak kira tak boleh. Jadi ini mengelirukan. Dia jumpa dengan orang, dia rakyat orang ni kata meriwayatkan gini. Orang ni tu sebenarnya ketika dia jumpa tu dia tak faham apa dah. Mesti dia melalui orang lain, bukan secara langsung daripada orang. Ni cerita dia ni. Cerita Ya'qub bin Ishaq yang meriwayatkan hadis daripada Sulaiman bin Mu'adh ataupun Sulaiman bin Qarb. Dan dengan sebab itu hadis ni tak kemah. Itulah sebab tak kemahnya. Satu dari segi sanad, yang kedua dari segi isi dia tu bercanggah dengan riwayat lain yang lebih kuat daripadanya. Dan tidak pernah sabah sini, tidak minta, tidak boleh minta. Jadi nak minta dengan siapa? Memang syurga kau gapo minta dengan Allah. Lepas tu tak boleh kalau kita minta dengan Allah, dengan nama Allah, benda lain selain daripada syurga. Seseolahnya dah tentu dah minta tu dengan Allah. Nak minta dengan orang minta gapo syurganya? Minta dengan Allah. Jadi tak boleh kerana Allah. Itu tak sesuai. Tak boleh pergi dari segi makna dia. Ini bab atiyati man sa'ala billahi azza wa jalla. Imam Abu Daud sengaja ni amari tadi tak boleh minta dengan nama Allah, ni boleh pula. Dia buat mari dua. Dia nak ceritanya untuk apa ni? Untuk perhatian kita, orang yang ngaji. Orang yang ngaji dia akan jumpa, mungkin ada ketika dia akan jumpa nampak bercanggah. Kena tengoklah. Kita nak sepatutnya tarjih hak mana. Jangan kira hadis kat serupa belakang. Tidak begitu. Itu maksud Imam Abu Daud tengok mari. Dia bukan beriltizam seperti Imam Bukhari nak mari hak kemah-kemah. Tak. Antara maksud dia nak cerita kalau ada hak lagu ni, sanad dia ni. Setara ni. Kalau kamu perhati banding dengan hadis lain, ia akan bercanggah. Orang yang mengaji tentu sekali tidak akan mentarjihkan hadis ini, malah sebaliknya mentarjihkan hadis hak kemudian. Itu maksud dia. Apabila kita reti kaedah, kita boleh tarjih. Tidak semestinya hak dia amari dalam kitab dia ni semuanya untuk buat hujah. Tak. Tidak untuk buat hujah. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, atiyati man sa'al, itu masdar atiyah. Ini orang panggil idafat masdar kepada maf'ul, bukan idafat masdar kepada fa'il. Atiyati man sa'ala, man itu bukan fa'il tapi maf'ul. Maksudnya memberikan kepada orang yang meminta. Orang tu yang diberikan, bukan pemberian orang. Orang tu jadi fa'il tak, dia yang jubui tidak, tapi dia yang diberi. Itu orang panggil idafat masdar kepada maf'ul. Sebab kadang-kadang boleh keliru. Boleh keliru. Di sini maksudnya gitu. Memberi kepada orang yang meminta dengan nama Allah pula, atau kerana Allah. Boleh ke tidak boleh? Jawabnya boleh, sebab Nabi SAW sendiri suruh. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah,
minta perlindungan, minta kamu bagi perlindungan kepadanya. Fa'idhuhu, kamu bagilah perlindungan kepadanya. Terutama kalau dia tu memang betul, memang tidak salah, dia kena hambak kat orang, hambak kat orang, orang nak bunuh dia, orang nak pukul dia, dia mintalah kerana Allah, saya nak bersembunyi, susuklah saya mana-mana dalam rumah kamu misalnya. Kerana Allah dia sebut gitu. Kalau kita tahu dia memang dia betul, mestilah jadi wajib lah. Kalau tidak gitu pun kita tak tahu, tapi dia sebut kerana Allah, kamu bagilah perlindungan kepadanya. Tapi kena beringat juga, guna nama Allah ni pun zaman sekarang ni tak boleh nak harap. Tak dengar kerana Allah, minta lah nak masuk bilik air dah, tahu-tahunya kebah barang dalam rumah. Macam-macam berlaku, kita biasa dengar lah lagu tu. Kalau sudah jadi lumrah dan umum, jadi keadaan tidak molek, lain ceritanya. Ni dalam keadaan yang molek, mana orang amanah, orang beragama, kalau dia kata lagu ni, kamu kena bagi perlindungan kepadanya. Dan orang yang minta dengan nama Allah, minta kamu apa lah dengan kita, kamu kena berilah kepadanya. Tadi tak boleh nak minta muka lain selain daripada syurga. Ni boleh pun. Dan orang yang menjemput kamu, mengundang kamu, panggil kamu, ajak kamu, kamu kena terimalah panggilan dia tu ataupun undangan dia tu. Jangan sombong, jangan tak pergi, kecuali kalau ada sebab lah. Kecuali ada sebab, dan ini tidaklah sebagai wajib, tidak sebagai wajib. Dan siapa-siapa yang buat baik kepada kamu, kamu balaslah kebaikan dia. Kalau tak ada benda yang nak balas, tak ada, kamu doa untuk dia, itu pun satu bentuk balas juga. Siapa kamu berasa kamu telah balas dah kebaikan dia, doa untuk dia. Nabi SAW ajar adab. Kalau berjiran kau keluarga kau, anak beranak kau, orang buat pergi dalam Mekah, jangan kita mata balik kosong gitu. Tapi hantar balaslah seboleh-bolehnya. Itu sekurang-kurangnya. Begitu juga banyak lagi hak lain-lain kan. Banyak lagi hak lain-lain. Orang yang buat baik kepada kita, misalnya orang tu menanggung kita belajar, misalnya, itu lebih besar lagi. Menanggung kita belajar, bagi semua PT, kita kena, itu jasa dia, kebaikan dia, kena balas kebaikan dia. Bukan orang saja, pemerintah misalnya, kerajaan baik, bagus, kita kena fikir, kena balas kebaikan dia. Bukan orang perseorangan saja, semualah, hak mana-mana baik, kita kena balas baik. Orang perseorangan, kau siapa kau, tak kira. Kalau tak boleh nak balas, doa boleh juga. Tidak kata tak boleh langsung, boleh balas. Dalam kitab Al-Hisnul Hasin, benteng yang kukuh, ada riwayat daripada Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Hibban daripada Ibni Umar, iaitu dia meriwayatkan, kalau seseorang buat kebaikan kepada seseorang tu, dia pun kata, jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Masuk dah tu, kira tu pujian tu, dah doa tu cukup dah. Tu lepas dari dia tu, daripada tanggungjawab dia berterima kasih tu, setara tu paling baik. Kalau kita kata terima kasih pun boleh, tapi kalau kata jazakallahu khairan, itu lebih lagi. Suk terima kasih, kemuncak terima kasih. Sebab kalau kita kata terima kasih, mungkin kita, kalau kita boleh balas, kita balas dengan cara kita, setakat yang kita faham. Tapi kalau jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kepada kamu, Allah balas tidak serupa kita, tentu lebih lebih daripada kita lagi. Dan dia menyatakan dia tidak mampu untuk balas, tidak layak pun. Itu makna suklah tu, merendahkan diri. Ia dapat membalasnya Allah.
serah kepada Allah, jazakallahu khairan. Itu sebab dia kata suk dah tu puji, hormat ataupun doa kepada seseorang. Kalau kita kata terima kasih saja, tidak ada doa. Tidak ada doa, hanya ucapan gitu saja. Tetapi kalau jazakallahu khairan, itu doa. Itu sebab lebih tu. Banyak sudut lah dari segi lebih dia tu. Hak ni, bab ni bercanggah dengan bab hak sebelum pada ni. Kalau nak kira dari segi tarjih, dari segi kita patut utamakan hak ni daripada hak tadi. Tidak kata boleh minta dengan nama Allah ni syurga saja. Hak lain-lain pun, sebab keperluan orang besar bagi dia ni tak serupa. Orang ni rasa tidak ada masalah kepada dia, hak ni ada masalah. Hak ni apa ni, memang kejadian dia tu lagu tu. Hak ni cerdik dah. Nak minta ke dia lah, tajam dah akal dia, atas rajin lah, usaha je lah. Hak ni kurang. Dia perlu bagi dia besar tu. Bagi dia besar. Kepada hak ada dah tu tak perlu lah. Bagi dia besar. Kerana tak ada hak tu lah, jadi tak maju. Jadi ini terpulang kepada orang. Dan nak minta dengan nama Allah, itu memang sebaik-baiknya. Dalam hadis-hadis yang lain memang disuruh lah. Disuruh minta dengan menyebutkan nama-nama sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Misalnya kita kata ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Razzaq, urzuqna. Gitu. Itu minta dengan nama Allah adalah tu juga. Babur rajul yukhriju min malihi. Orang yang mengeluarkan itu maksudnya membelanjakan, menyedekahkan, mendermakan min malihi. Kalau kita kata min, itu min tab'id, maksud dia sebahagian, tidak semesti semua. Tetapi di sini kalau kita tengok pada hadis di bawah ni, nampak bukan sebahagian, bahkan semua. Maka lebih sesuai kita kata min di situ adalah min zaidah. Yukhriju min malihi, maksudnya yukhriju malahu kullahu jami'ahu, semua sekali hartanya. Lagu mana? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Mengikut Imam Maliknya, kalau orang bui semua sekali harta dia, tak boleh kita kena bui balik pada dia. Tak boleh. Imam Malik dia pakai benar dengan kaedah 1/3. Pakai banyak dalam masalah, dalam mazhab dia 1/3 kalau berkait dengan harta. Sekat tu ya boleh bui. Tak boleh lebih daripada tu. Kita tidak tahu apa keperluan kita di kemudian hari, tak tahu. Tapi Imam Nawawi bantah. Dia kata tidak, sebenarnya boleh. Kalau orang tu dia sanggup, dia bersedia, dia tak apa, nak bui semua sekali harta dia pun tak apa. Sebab apa? Sebab hadis yang lebih sahih ada. Ni asal tadi jugalah. Apa ni, Imam Abu Daud mari bab orang yang bui sedekah harta dia semua sekali. Sini menunjukkan tak boleh. Dalam riwayat Rasulullah, babun fir rukhsati fi dzalik, kebenaran memberikan semua sekali harta pula. Dia buat tajuk tu. Dalam tajuk tu dia marilah Abu Bakar bui semua sekali tu. Kalau nak kira dari segi apa ni, kedudukan hadis ini, bab yang pertama dengan bab yang kedua ni lebih kuat hadis bab yang kedua, yang menunjukkan boleh jika orang tu sanggup, jika dia bersedia, boleh. Dan tidak khusus dengan Abu Bakar saja, siapa-siapa pun kalau dia sanggup, kalau dia boleh. Itu dari segi kekuatan dia. Apa ni, kalau kira dari segi sanad, dari segi sanad dia
Kita perhati, cuba tengok ni. Dalam riwayat yang pertama ni, kecuali riwayat yang kedua tu, riwayat yang kedua, riwayat yang ketiga lah, yang ketiga dan yang keempat itu hak lain. Kalau riwayat yang pertama dan yang kedua, semuanya, kedua-duanya itu ada Ibnu Ishaq. Ada Ibnu Ishaq. Cuba kita perhati. Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Muhammad ibn Ishaq an Asim ibn Umar dan seterusnya. Ada dia seorang, itu masalah dah. Kalau dari segi sanad, orang yang terima Ibnu Ishaq tu pun dia kata, kalau Ibnu Ishaq ni meriwayatkan secara anak-anak, hadis dia jadi dhaif lah. Di sini Ibnu Ishaq kata, ini cuba kita perhati. Hammad meriwayatkan daripada Muhammad bin Ishaq an Asim. Dia tidak kata haddatsana an. Dalam riwayat yang kedua, hak rekah tu ada tambahan tu. Ambillah hartamu tu, kami tidak perlu kepadanya. Nabi kata gitu. Hak tu pun Ibnu Ishaq juga. Cuma perawi di bawah dia iaitu Ibnu Idris. Ini Ibnu Ishaq juga. Bi isnadihi, dengan sanad tadi juga. Lagu tu juga serupa. Botak ada Ibnu Ishaq, jadi dhaif. Dan orang yang kata, orang yang terima Ibnu Ishaq, dia kata dia ni perawi hasan, sekiranya dia meriwayatkan dalam bentuk lain, dalam bentuk tahdis ke, atau dia kata dia dengar ke, tapi kalau dalam bentuk ni, semua kata tak boleh pergi. Semua kata hak terima tu, faham, tahu kat tu. Itu sekarang Ibnu Ishaq ni yang keduanya, kalau cerita tu termasuk dalam tafarrudat dia. Dia seorang je. Hak lain-lain kita tengok tak ada orang lain kata lagu tu. Ia meriwayatkan gitu. Tu sah juga. Yang semua ulama terima hak lagu ni tak boleh pakai hak dia, riwayat dia. Kalau tafarrudat dia. Kalau tidak tafarrudat dia, tak apalah, boleh tengoklah. Tengoklah beza mana hak dia dengan hak lain. Tapi kalau termasuk dalam tafarrudat dia, orang hak kata dia terima baik Ibnu Ishaq pun dia tak akan terima juga. Kalau hak tafarrudat Ibnu Ishaq. Orang hak tak terima dia tu tak kira dah. Kalau dia kata haddatsana, dia kata sami'a pun tak sipakat. Tak sipakat dah. Hak tak terima dia, kita sebut saja hak terima. Pun dia ada kaedah dia juga, Ibnu Ishaq. Itu perkara dari segi sanad dia. Kalau kita tengok dari segi matan dia, pun ada benda hak tidak sedap. Dan ni ada kaitan dengan akidah dia, dengan pahaman dia. Ada seorang mari, Jabir bin Abdullah kata, pernah kami duduk sama dengan Nabi SAW, tiba-tiba mari satu orang. Satu orang itu siapa? Satu orang hak sampai Nabi ni kalau tidak sahabat munafik, kafir. Kafir nak sedekah ke dia? Nak sedekah. Orang munafik nak sedekah. Orang munafik nak sedekah habis harta dia, tak ada dah lain. Tak pernah sabar. Kalau dalam Quran ke, dalam hadis, banyak kan dia tunjuk munafik ni kalau bak nak derma, nak kebajikan, dia ala ke belakang lah, bukan ke depan. Siapa? Siapa? Dan Ibnu Ishaq tu siapa? Itu cara kaedah nak menilai hadis. Dia tu siapa? Dia tu Syiah. Syiah ni maklum akidah dia benci ke sahabat. Tu so. Benda hak kena pegang. Yang kedua, apa ni, Nabi SAW ambil orang ceritanya, dia pekung sesuai kau dengan akhlak Nabi. Pekung royak molek, boleh jadi orang tu tak tahu. Royak molek tak boleh kau royak molek. Kalau orang Arabi yang kencing dalam masjid tu, orang lain pergi nak meluru, orang pergi nak sekat dia, Nabi sekat. Jangan. Tengok cara dia. Banyak tempat-tempat lain lagi, dia sekat. Jangan. Biar dia kencing dulu. Lepas tu baru dia royak molek. Banyak contoh-contoh dalam hadis gitu. Hak ni tiba-tiba ambil pakong. Pakong tu kalau kena, dia kata la auja'athu, menyakitkan dia ataupun mencederakan dia. Dalam setengah riwayat ada menyebutkan melukakan dia. Aqarat itu
Boleh juga dengan makna melukakan juga. Luka jadi pecah dahi kau, kalau ke mana nak? Kalau besar telur ni, telur ayam misalnya, kita kata besar tu, sakit kat lemah ni berat. Benda sama kalau pecah dahi pun, pecah muka tu kalau kui. Apa yang gitu mu? Dia tak boleh royak molek. Situ benda. Sepatutnya dia royak molek lah. Ni lagu tu pula tidak kan. Situ tidak sesuai dengan akhlak dan sopan santun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maklum itu. Dengan sebab itu hadis ini dhaif. Hanya hujung dia tu sahih. Iaitu hak mana? Khairus sadaqah ma kana an zahri ghinan. Itu betul. Hak tu sahih. Hak tu dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam mana? Tak ada, Ibnu Ishaq pun ada tu. Tapi nya bubuh ni hak tu balik belakang, hujung sekali. Atas tu cerita tu ada cerita pula. Latar belakang pula. Ada latar belakang pula. Sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah daripada riwayat orang lain, bab ni ujung dia tu, cuba tengok. Riwayat daripada Abu Hurairah, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairas sadaqah ma taraka ghinan," ataupun "ma tusaddiqa bihi an zahri ghinan." Hak tu sahih. Hak tu sahih. Hak ni lagu tu tidak sesuai. Banyak perkara kalau orang tidak perhati Ibnu Ishaq ni, dia tak perasan. Kita pun kadang-kadang buat contoh dengan contoh ni, contoh Nabi tak terima harta tu, kadang-kadang kita tidak cek molek. Apabila dicek, semua ada Ibnu Ishaq dalam kitab mana. Kalau hak ni ada Ibnu Ishaq, tak ada seseorangnya dia ni madar paksi kepada hadis ini. Tak jumpa orang lah, mesti ada dia kat mana-mana. Sama ada dalam Mustadrak Hakim ke, dalam Sunan Baihaqi ke, dalam kitab-kitab lain, semua ada dia. Rupanya cerita ni mari dia. Lepas tu kena beringatlah kita je. Kena beringat. Orang ingat dalam Abu Daud ada, tak ada apalah. Muka cerita ni dalam Abu Daud kan kitab besar. Tak boleh gitu. Kena pakai kaedah. Kaedahnya dia tu siapa? Pak Rajul tu siapa? Rajul ni pergi jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi ni sahabat orang panggil kalau beriman. Ataupun kita kata orang kafir, tak orang kafir nak sedekah. Ataupun kita kata orang munafik. Orang munafik ni tidak. Dia kedekut. Dia lari. Kalau nak kebajikan, nak benda-benda gini, nak mayar, kau nak gapo, dia lari. Alah ke hujung gitu. Tak sesuai. Hak sesuainya dia ni sahabat. Siapa sahabat? Sebab apa dia tak royak? Kalau nak susuk nama sahabat tu, nak susuk lah kita kata nama sahabat tu, tahu? Sebab dia tak molek. Tak ada mana-mana pun dalam kitab mana-mana pun sebut. Tak molek pula Nabi tu. Tak molek Nabi tu. Buat lagu tu tidak sesuai dengan hak skala, gambaran skala. Sini nampak Nabi ni kerah, kasar. Tak tu pasal sebab orang tu boleh jadi tak tahu. Orang boleh jadi tak tahu. Dan kalau ia pun salah pun, dia dengan niat yang baik, adakah cara lagu tu berhadapan dengan pengikut yang setia, yang sanggup nak bagi segala harta dia lagu tu, tak kena tu, tak sesuai dengan sifat Nabi hak asal, hak dalam gambaran hadis-hadis yang sahih. Dengan sebab itu kita tak boleh pakai Ibnu Ishaq banyak perkara. Dia ni dia bukan serai sahabat saja. Sebab tu orang-orang yang tak terima dia tu, hak berat tu akak tangan lalu tu, sebab dia tengok banyak Ibnu Ishaq. Tapi halu, cara dia halu. Misalnya hak ni buruk sahabat, buruk Nabi, tapi halu. Buruk tu. Seperti dalam Abu Daud ni juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam gendong orang tidur dalam perjalanan yang bukan main jauh. Lepas tu tidur tu mari kotor, lari nusuk malu ke Nabi. Jadi adalah Abu Daud ni juga, tapi riwayat Ibnu Ishaq lah ada lagu tu. Sebab tu kena beringat, dia ni bukan sekadar sahabat saja dia serai kadang-kadang, tapi serangan dia tu halus.
Macam virus lah, tak nampak. Macam virus, bukan penyakit zahir ni dah. Benda hak tak nampak. Hak tak nampak tu bahaya. Tetapi hujung dia tu sahih. Hak ni, hak hujung dia tu tidak riwayat Ibnu Ishaq pun ada banyak hak tu. Khairus sadaqah ma kana an zahri ghinan. Itu maklum hadis tu. Sahih hak tu. Ada kalanya hadis ni sebahagiannya sahih, sebahagian lagi tidak sahih. Ada kalanya semua tidak sahih. Ada kalanya sahih makna dia, sanad dia tidak sahih. Banyak perkara lah kena tengok. Ada kalanya sanad sahih, isi dia semua tidak sahih. Kena tengok belakang lah. Hak lagi riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata ada satu orang masuk ke dalam masjid, Nabi SAW pun boleh jadi tengok keadaan dia teruk. Suruhlah orang bui kain, letak tengah tu, campak tengah tu. Lepas tu Nabi SAW pun suruh orang ambil, builah dua ke dia. Tiba-tiba Nabi SAW menggalakkan orang untuk bui sedekah lagi, dia pun buat. Hak dua tadi ambil saja, letak semula salam. Nabi SAW kata jangan ambil kainmu tu. Yang ni hak suruh bui sedekah ni kepada orang yang ada. Kalau dia bui sedekah, termasuk dalam hak tadi lah. Termasuk dalam hak tadi. Tak boleh lah tu. Sebab itu termasuk dalam keperluan dia lah. Termasuk dalam keperluan dia lah. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah sebab tadi juga lafaz dia saja berbeza. Dan di akhir dia ada tambahan wabda biman ta'un. Tambahan ini pun dalam riwayat-riwayat lain yang sahih banyak sangat. Kamu mulakan dengan orang yang kamu tanggung. Kita nak belanja gapo ni, kena mulakan dengan orang hak bawah tanggungan kita. Jangan duduk kira orang hak jauh-jauh. Orang boleh kalau lebih daripada keperluan, lebih daripada hak tanggungan kita tu sudah selesai dah. Baru boleh bui kepada orang lain. Kalau jarang-jarang sekali, nak kurang sikit lah hak ni. Kalau tidak, tak ada lah peluang kita nak bui ke orang lain, nak main anak semacam ni tak? Boleh jarang-jarang. Itu pun tidak, janganlah sampai tengah-tengah. Hak ni janganlah begitu. Sebab Nabi SAW suruh mulakan dengan orang yang kamu tanggung. Hak di bawah tanggungan kamu tu siapa? Jangan kita ingat kita bui ke dia tak boleh pahala. Tidak. Boleh pahala juga. Sehingga apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isteri kamu itu pun jadi sedekah juga kan? Dalam hadis yang sahih ada sebutkan begitu. Jangan ingat bui kepada anak itu tidak sedekah. Sedekah, pahala sedekah boleh juga. Lepas tu baru orang lain. Babun fir rukhsati fi dhalik. Kebenaran memberikan semua harta. Cuma ada sini sebelum kita masuk bab ni, di ujung tadi mulakan dengan orang yang engkau tanggung tu, ada dalam syarah ni benda yang menarik. Dia kata Ibnul Munzir berkata khilaf ulama tentang nafkah anak hak sudah balik, hak tak ada harta. Adakah ayah kena tanggung juga? Anak tu tak ada harta, tak ada perusahaan dia, tak ada kerja. Adakah kena ayah juga? Fa'aujabat ta'ifatun an-nafaqah li jami'il aulad atfalan kanu aw balighin inathan wa dhukranan idza lam yakun lahum amwal yastaghnuna biha. Dia kata satu kumpulan ulama mewajibkan, mengatakan kena tanggung anak-anak ni semua sekali. Anak ni hak masih kecil ke ataupun hak sudah balik, lelaki ke perempuan ke, kalau mereka tu tak ada harta yang boleh menampung keperluan mereka, ibu bapa ni kena tanggung lagi. Tidak kata bila balik selesai lah, ada kerja ke tak ada kerja tak, pandai-pandai kamu. Tidak gitu. Mengikut setengah ulama.
Mengikut jumhur ulama, yang wajib an yunfiqa alaihim, hak kena belanjanya bila sampai balik lelaki. Kalau perempuan sampai menikah. Lepas pada tu tidak ada lagi kewajipan nafkah. Kecuali kalau anak-anak itu zamna, apa dia cacat, cacat, sakit yang memang tak boleh nak kerja lah. Tapi kalau mereka mempunyai harta, tidak wajib juga ke atas ayah. Dia kena guna harta dia lah. Tidak wajib. Tapi kalau ayah buat juga, boleh juga, itu ihsan, orang panggil ihsan, bukan atas dasar kewajipan dah lah. Dan Imam Syafi'i mengaitkan lagi anak kepada anak, cucu, walaupun ke bawah cicit lagi pun lagu tu juga. Lagu tu juga keadaannya. Habislah bab tu. Lepas tu kebenaran untuk bersedekah semua sekali harta. Lepas tu dia mari ni mula-mula sekali riwayat daripada Abi Hurairah. Dia tanya, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, juhdu al-muqil, iaitu sedekah yang dalam kemampuan orang yang tidak berharta. Orang yang tidak ada harta, ada sikit, dia boleh bui lagi. Dia boleh bui lagi. Hak tu sedekah hak paling afdal. Yang ni kalau orang hak sikit, dia bui hak tu, dia boleh lagi makan, tapi sikit benar. Yang ni sekadar keperluan dia saja. Juhdul muqil. Hak banyak harta pun kalau bui semua, tinggal hak makan tu pun lagu tu juga. Adakah dikira mampu lagi tu? Mampu lagi. Boleh makan, boleh gapo, boleh buat kerja, boleh. Dia kira mampu lagi. Itu maksud juhdul muqil. Juhd, kalau kita baca juhd dengan makna wus' ataupun taqah. Kalau kita kata jahdul muqil, itu kebanyakan ulama dia tak sepakat. Kalau jahd dengan jim tu bagi rata. Sebab kalau jim tu bagi rata dengan makna masyaqqah, kesukaran. Iaitu kesukaran orang yang susah. Orang yang susah tu jadi susah. Tidak ada lagi, tidak suruh gitu. Ni kalau orang sesak, dia boleh lagi. Orang sesak boleh lagi bui. Hak tu hak paling afdalnya. Sebab apa? Sebab dia mengorbankan kepentingan dia, sehingga tinggal sikit je. Boleh lagi kalau dia nak bui. Orang hak kaya tak kira lah. Memanglah kalau dia bui banyak, dia bui 1 juta pun dia banyak lagi. Ni orang hak kira hak afdalnya kawan, dia tinggal sikit. Tapi tinggal sikit pun cukup lah untuk keperluan dia tu. Boleh lah, dia boleh tanggung lagi. Jangan sampai tak tertanggung. Orang hak susah, hak tak ada pitih tu pun sampai tak tertanggung. Tak boleh. Hak kaya tu pun sampai tak tertanggung pun tak boleh juga. Dan hak kaya, kalau hak kaya dia berniaga, dia gapo, tidak termasuk dalam semua harta tu. Hak apa ni nak kebajikan tu, hak dia duk berniaga tu, kalau bui hak tu habislah, mampuslah berniaga. Hak ni hak untung dia. Hak berniaga, hak asas tu tidak. Nabi SAW tak bui, tak suruh buat lagu tu. Habis segala-gala. Kecuali kalau kira nak berhenti dah, pas lagu mana dengan butan gitu begini, takut ada lagi. Kait dengan orang tu, kait dengan orang ni. Kena selesai hak tu. Hak tu tak termasuk. Hak termasuk ni betul-betul memang hak bersih dah. Kecuali lah kalau dia nak berhenti dah, memang dia nak berhenti, nak boleh habis. Nak boleh habis, lain cerita lah. Tapi di sini pun dia ada sebut juga, wabda' biman ta'ul, kamu mulakan dengan orang yang kamu tanggung. Nak kebajikan, nak sedekah pun kena mulakan dengan hak tu. Jangan sampai anak beranak kata, murah benar dia, tapi murah ke orang lain. Orang baik, tapi anak beranak benci ataupun tak suka kepada dia. Sebab apa? Tak pernah tumpah. Misalnya kita kata, tak sila lagu tu.
Maka orang lain banyak. Seterusnya hadis Zaid bin Aslam tu cerita Umar bin Al-Khattab tu. Daripada hadis ni kita boleh tahu betapa Sayyidina Abu Bakar tu ke depan dalam segala-galanya. Sehingga Sayyidina Umar kata, sekali ni nampaknya aku boleh litah dia. Kalau nak aku boleh litah dia pun hari ni lah nampaknya. Pasal ada ni, harta ni. Tiba-tiba pergi Abu Bakar juga ke depan. Abu Bakar juga ke depan. Lebih. Sebab apa? Sebab dia bui semua sekali harta dia. Lepas tinggal apa? Kepada keluarga kamu, Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Tu je Abu Bakar tinggal. Dan hadis ini sahih. Ini sahih. Dalam Tirmizi, Imam Tirmizi kata sahih hadis ini. Dari segi sanad dia pun tidak ada apa. Semuanya orang molek-molek. Dan ini adalah hak sebenar. Kita nak pegang hak ni, bawa Abu Bakar ni lebih pada orang lain. Kalau setara Umar, lebih Abu Bakar semua. Umar kata, kalau sekali ni nampaknya kalau aku nak lebih tu, nak boleh litah ni, tu pun tak boleh juga. Setara itulah Abu Bakar ni lebihnya. Dan ketika Nabi SAW wafat tu, orang tu berselerok sana sini, ni kata gini, berselerok lah. Bila Abu Bakar tu baik, orang pakat lari belakang, pergi ngadak Abu Bakar belakang. Tu dalam Bukhari. Tinggal Umar apa duduk sore dia, nak dengar Abu Bakar kata balik. Bila Abu Bakar tubik daripada bilik Nabi tu, semua pergi tumpu kepada dia. Tak cara dah orang lain. Umar ngamuk. Orang di Sayyidina Ali pun pesal. Sayyidina Abu Bakar dak dia. Dia tenang. Dia tubik, siapa-siapa hak sembah Muhammad mati dah. Siapa-siapa hak sembah Allah hayyun la yamut. Dia kata lagu tu. Dia pun baca ayat Quran. Itu Abu Bakar ni memang kuatlah jiwanya. Lepas pada tu dia, orang hak sekeliling dia tu pula kuat juga. Sebab tu dia boleh buat lagi. Hak sekeliling dia, anak bini dia tu kuat. Dia boleh buat. Dan kita kalau nak buat apa-apa pun kena ambil kira hak tu. Jadi kira kita saja. Kalau tidak boleh jadi rosak juga. Anak tu jadi koksir kau gapo kau, susah juga. Dia curi kau misalnya kita kata. Kerana sesak tak boleh juga. Tak siapa maksudnya. Maksudnya bukan nak suruh gitu. Dengan sebab itu kena ambil kira belakang. Anak bini tu kena ambil kira. Abu Bakar dia sanggup buat gitu sebab sekeliling dia tu kemah-kemah. Itu kelebihan dia. Dan Sayyidina Umar kata, kalau lagu ni aku tak boleh litahmu sampai ke bila pun. Tak boleh litah. Itu pengakuan dia terhadap Abu Bakar. Dan hadis ini termasuk di bawah bab fir rukhsati fi dzalik, kebenaran memberi semua harta boleh. Tetapi orang setara mana? Setara Abu Bakar, setara Umar tu dia tak beri semua lagi. Tapi dia ada cara dia sendirilah. Ada cara dia sendiri. Dia tak boleh jadi dia hitung dah keperluan dia gitu gini tu, dia tak beri semua sekali. Kok mana-mana Abu Bakar boleh. Tu hebat lah. Lepas tu babun fi fadli saqil ma. Sekat tu lah. Wallahu a'lam.